Baik, tumpuan untuk hari ini sudah pasti terarah kepada Yang di-Pertuan Agong telah pun berkenan untuk melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ahli Parlimen Beras sebagai Perdana Menteri yang ke-9 dan istiadat tanda tangan, angkat sumpah dan sebagainya dijangka akan berlaku pada pukul 2.30 petang nanti dan ini susulan daripada 114 sokongan telah pun diterima oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menjadi Perdana Menteri selepas proses rundingan bersama dengan ketua-ketua parti telah pun dijalankan di Istana Negara oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga membuat pengesahan-pengesahan berkaitan dengan sokongan mereka melalui ESD dan ini membolehkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menggalas jawatan sebagai Perdana Menteri yang ke-9 bermula daripada hari ini dan dalam masa yang sama juga dalam sementara kita menunggu Perdana Menteri mengangkat sumpah pada petang dan kita juga ingin melihat bagaimana proses ini untuk memulihkan negara kita yang sekarang ini berdepan dengan dua krisis iaitu ekonomi dan juga krisis kesihatan. Krisis politik telah pun kemungkinan besar kita dapat selesaikan pada hari inilah mungkin yang terakhirnya dan dalam masa yang sama juga kita nak lihat kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri sebenarnya mungkin ramai yang masih lagi tidak mengenali Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau ini merupakan seorang ahli parlimen daripada Bera dan dalam masa yang sama juga ini menjadi satu catatan sejarah yang tersendiri kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga kepada Malaysia juga iaitu Ketua Pembangkang yang pertama menjadi Perdana Menteri. Tiada lagi sebelum ini ketua-ketua pembangkang diangkat sebagai Perdana Menteri dan ini memecahkan dominasi tersebut. Dan yang keduanya adalah selepas memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri lebih kurang dalam 2 bulan, beliau terus dilantik sebagai Perdana Menteri melalui sokongan-sokongan yang telah pun diterima beliau. Dan ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga merupakan anak Felda yang pertama menjadi Perdana Menteri. Belum pernah ada anak peneroka Felda dilantik di kerusi kawasan nombor 1 itu di Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama juga jadi Perdana Menteri pada penggal keempat dipilih sebagai ahli parlimen dan naib Presiden UMNO pertama dilantik sebagai Perdana Menteri. Itu antara sedikit latar belakang secara asasnya yang boleh saya kongsikan kepada penonton Astro Awani berkaitan dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana akan berlangsung pada pukul 2.30 petang ini. Dan kami akan bawakan perkembangan tersebut dalam masa ke masa. Tetapi sebelum itu kita juga mahu melihat bagaimana sebenarnya cabaran yang akan dihadapi oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang ke-9, bagaimana menyeimbangkan kuasa parti-parti politik yang sudah pasti akan sikit sebanyak membawa tekanan-tekanan tertentu daripada dalam dan juga luar gabungan-gabungan yang membentuk kerajaan ini. Dan dalam masa yang sama juga bagaimana pembentukan kabinet yang lebih efektif, konsisten, cekap dalam memastikan bahawa negara kita keluar daripada pandemik COVID-19 dan memulihkan semula ekonomi serta kebajikan-kebajikan rakyat yang sekarang ini menghadapi pada tahap yang begitu sukar, terutama golongan-golongan miskin dan juga B40 yang sememangnya terdedah kepada risiko-risiko ini. Dan kita juga lihat banyak sekali isu-isu berbangkit seperti masalah bunuh diri, tekanan dan sebagainya. Dan ini semua yang akan saya bawakan kepada anda pada pukul 9 hingga 11 pagi ini. Bagaimana isu-isu kesihatan, bagaimana isu-isu integriti boleh diangkat dalam pembentukan kerajaan baru ini. Dan untuk yang pertama sekali saya mahu membawakan kepada anda tetamu kita iaitu Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Datuk Seri, pertama sekali saya ingin bertanyakan pendapat dan juga pandangan Datuk Seri berkaitan dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mungkin Datuk Seri ada pandangan-pandangan tersendiri atas pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang ke-9? Tahniah saya ucapkan kepada Perdana Menteri baru dan diharapkan seperti juga yang diharap oleh rakyat lah, supaya negara kita aman. Dan yang mustahak sekali ialah ini merupakan satu peluang ya kepada Perdana Menteri untuk hapuskan rasuah. Sebab kita dapati bahawa kemenangan PH ya, yang dahulunya dikatakan menang disebabkan mereka ni hendak berjuang mengenai untuk menghapuskan rasuah. Jadi itu yang menyebabkan rakyat percaya kepada parti PH yang mana mereka akan dapat menghapuskan rasuah. Walau bagaimanapun, ini merupakan satu peluang yang paling baik dan saya berharap jika sekiranya kita dapat hapuskan rasuah, yang pertama
kita perkuatkan lagi institusi-institusi tertentu seperti SPRM dan juga jabatan peguam negara. Jadi jawatan-jawatan ni merupakan satu jawatan walaupun dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi ia dicadang ataupun di recommendation oleh Perdana Menteri. Maknanya jika sekiranya seorang Perdana Menteri tidak mahu kepada kedua-dua mereka ini, sudah tentu mereka boleh dibuang dengan begitu saja. Itu banyak cadangan, seperti mungkin mereka ini dilantik oleh parlimen dan sebagainya untuk memperkuatkan institusi. Sebab seperti saya katakan, untuk kita peluang hapuskan rasuah ini, hendaklah kita tunjuk kepada masyarakat bahawa kita mempunyai iktizam politik yang ikhlas. Dan yang kedua, kita juga akut kepada isu-isu masalah rasuah yang kini berleluasa di negara kita. Yang pertama, kita lihat kepada indeks persepsi rasuah. Yang mana kita punya angka, kita punya ranking telah jatuh daripada ranking 51 jatuh kepada 57. Jadi itu merupakan satu jatuh ataupun yang begitu teruk sekali lah. Yang kedua, kalau kita tengok pada GCB, iaitu General Corruption Barometer yang dibuat oleh Transparency International juga, kita dapati bahawa apabila masyarakat kita iaitu orang luar dan juga orang dalam, bila diinterview, mereka menyatakan bahawa mereka percaya bahawa sekurang-kurangnya 73% percaya bahawa kegiatan rasuah masih ada lagi di negara kita. Dan juga di dalam kajian GCB 2020 itu juga, kita dapati bahawa institusi yang paling rasuah sekali ialah ahli parlimen. Jadi dengan kita lihat ini ada dalam senario di Malaysia. Jadi sudah tentu dengan adanya perkara-perkara sedemikian, ia akan menyebabkan negara kita bukan saja dilihat sebagai sebuah negara yang korupsi, bahkan juga investor-investor, pelabur-pelabur daripada luar negara dan juga boleh dikatakan media-media telah pun memberi pandangan yang buruk kepada kita. Jadi ini merupakan satu peluang yang begitu yang patut diikuti oleh Perdana Menteri. Dan Datuk Seri, dalam masa yang sama juga ada kebimbangan seperti yang Datuk Seri katakan, individu-individu yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada yang masih lagi menjalani pembicaraan kes-kes di mahkamah dan sebagainya. Ada bimbang bahawa mereka-mereka ini akan mempengaruhi dasar-dasar, mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kalau kita lihat juga ada pandangan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob beliau membawa imej yang bersih setakat ini dan itu yang kita mahukan berkekalan sepanjang masa. Jadi bagaimana pandangan Datuk Seri berkaitan perkara ini? Bagaimana untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengimbangi desakan-desakan sekiranya ada berlaku campur tangan dalam urusan pentadbiran negara daripada individu-individu yang terlibat mungkin dalam masih lagi dalam pembicaraan kes-kes dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya rakyat boleh yakin bahawa kerajaan yang baru dibentuk ini membawa ataupun mengangkat integriti ke tahap yang tertinggi? Jadi yang pertama ialah kita jangan kacau dalam judicial. Sebab jika sekiranya kita berbuat demikian, sudah tentu kita akan di-label, iaitu kita mencampuri dalam hal ehwal kehakiman dan sebagainya. Jadi biar mereka yang dituduh ini, terutama sekali, menghadapi perbicaraan dengan cara profesional. Dan ini kita kena ingat bahawa banyak peringkat mahkamah ya. Jadi untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak, ia akan sampai ke peringkat-peringkat mahkamah yang paling tinggi, kepada federal court dan sebagainya. Jadi sebagai Perdana Menteri, saya kira inilah akan dilihat oleh rakyat supaya kita jangan campur tangan dalam segi hakim-hakim untuk membuat keputusan. Jadi kita tak nak kita dilabel sebagai
kita akan mencampuri dan juga melantik hakim-hakim, terutama sekali apabila ada rayuan, iaitu supaya kes itu dibuang. Jadi ini akan memberi impak yang tak bagus. Dan bagi yang dituduh, jika sekiranya kita memang percaya bahawa kita ini benar-benar tak bersalah, kita lawan. Dan kita memberikan bukti-bukti dan supaya kes itu dapat dibuang dengan begitu saja. Jadi ini boleh menyebabkan bahawa jika sekiranya kita menang dengan cara yang betul, kita akan dihormati. Tapi jika sekiranya kita memenangi suatu bicara itu kerana ada faktor-faktor penyelewengan dan juga salah guna dan sebagainya, kerana kita menggunakan pengaruh kita untuk mempengaruhi hakim-hakim, sudah tentu ia akan memberi kesan yang buruk pada negara ini. Dan Datuk Seri, sebenarnya kita ingin melihat kepada integriti yang kita bincangkan yang perlu diangkat dalam kerajaan baru ini. Sebenarnya bagaimana integriti itu dapat kita nyatakan pihak kerajaan boleh salurkan maklumat-maklumat, data-data penting berkaitan dengan pembelanjaan kerajaan, data-data yang membawa kepada perolehan dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya proses tersebut perlu diaudit, dikaji, dan kalau boleh bukan saja dikaji tetapi penilaian berkaitan dengan dasar-dasar baharu yang dilakukan juga perlu dilakukan untuk melihat kepada ia berkesan ataupun tidak, dan bagaimana sebenarnya maklumat-maklumat ini begitu penting untuk pastikan bahawa kerajaan bukan sahaja menyajikan berita-berita gembira tetapi juga berita-berita yang mengundang ataupun isu-isu yang juga boleh dikongsikan kepada orang ramai untuk sama-sama kita yang Malaysia mempunyai ramai pakar-pakar yang juga boleh memberikan pendapat-pendapat tertentu untuk memastikan kerajaan ini dibantu juga dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Bagaimana perkongsian data dan sebagainya ini perlu dibuat secara transparan sebenarnya, Datuk Seri? Saya rasa kena ingat, banyak daripada kajian menyatakan bahawa semasa COVID ni dan juga masa darurat, kebanyakan daripada undang-undang itu di-loosen. Jadi ini menyebabkan ada juga pandangan menyatakan bahawa ahli-ahli politik akan mengambil peluang untuk memperkayakan diri sebab ini merupakan satu peluang mereka untuk terutama sekali dari segi kontrak, iaitu kalau ikut kajian SPRM, 43% daripada kes-kes rasuah itu adalah melibatkan kontrak. Jadi ia merupakan satu tempat ataupun lombu emas yang mana ia boleh berbuat duit lah. Terutama sekali orang yang ada kuasa. Sudah tentu sama ada ahli politik ataupun pegawai kerajaan. Itu sebabnya kita mesti transparent dan pasti juga duit yang kita peruntukkan lebih kurang 500 bilion dan sebagainya itu, kalau tak silap saya, hendaklah digunakan, dibelanjakan dengan secara transparan. Dan satu lagi, pastikan juga kita memberi kerjasama kepada iaitu kepada masyarakat bahawa ataupun kita hendaklah menunjukkan kepada masyarakat bahawa kita tidak merupakan orang-orang yang ingin terlibat dalam kegiatan rasuah lah. Jadi perkuatkan SPRM seperti yang saya katakan tadi, iaitu supaya SPRM ni benar-benar bebas dan juga diberi kuasa penuh dan tidak diganggu gugat. Yang kedua, peranan peguam negara juga seperti saya katakan tadi mesti dipertingkatkan. Satu lagi ialah GICC ini yang ditubuh oleh kerajaan PN dahulu, dan semasa PN saya dapati ia tidak begitu aktif, sedangkan duit telah belanja banyak untuk merangka plan ini. Tetapi ini adalah satu peluang yang baik juga bagi Perdana Menteri untuk memperkuatkan lagi, gunakan lagi GICC ini supaya dapat mengurangkan kegiatan rasuah, terutama sekali boleh bantu dalam segi kontrak-kontrak tak diberi kepada kroni-kroni dan juga orang-orang tertentu. Hendaklah kontrak itu diberi kepada seseorang yang berwibawa, dan juga pastikan kontrak itu adalah value for money lah. Tapi masalah kontrak di Malaysia ini ialah apabila kita pesan motosikal,
kita bayar harga kereta. Tapi apa kita dapat ialah basikal. Ini adalah senario yang ada di dalam negara kita. Jadi jika sekiranya ia masih lagi wujud, maka sudah tentu keterisan akan berlaku. Keterisan berlaku lebih kurang kalau ikut kajian daripada Jabatan Audit Negara dan juga jabatan daripada organisasi luar negeri, keterisan ini berlaku di setiap negara termasuk Malaysia ini adalah di kalangan 20 hingga 30% lah. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat kepada amalan untuk mengekalkan kuasa yang seringkali dilakukan oleh pihak yang memegang tampuk kepimpinan negara? Amalan tersebut adalah dengan memberikan lantikan-lantikan politik dalam GLC, GLIC dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya amalan ini sebenarnya satu amalan yang sama ada sihat ataupun tidak sihat? Pandangan Datuk Seri bagaimana sebenarnya? Saya berpandangan bahawa amalan untuk memberi jawatan kepada GIC itu saya rasa tak patut dibuat. Kerana kalau kita lihat pada negara-negara lain, ia tak berbuat demikian. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat tidak disukai oleh ramai dan juga ahli-ahli politik yang lain, terutama sekali pembangkang. Jadi apa salahnya jika sekiranya kita sebagai Perdana Menteri lah, kita kena berani iaitu mengambil tindakan. Maknanya kita buat apa saja itu, apa yang kita buat itu adalah bukan untuk kepentingan sendiri tetapi kepentingan negara. Walaupun kita tak popular di kalangan penyokong-penyokong kita, tetapi pastikan bahawa kita letakkan orang-orang di GLC itu adalah orang profesional. Kerana mereka akan menyumbangkan dari segi kewangan kepada negara. Tetapi jika sekiranya kita bagi kepada orang-orang yang tidak mempunyai merit dan juga integriti, sudah tentu ia akan merugikan seperti yang kita tengok sekarang ini. Apakah kadang-kadang ada orang tanya sama ada kerajaan ini perlukah ada GLC jika sekiranya ia merugikan? Kerana ini telah menyebabkan beratus-ratus juta, berbilion ringgit hilang begitu saja kerana diseleweng, disalahgunakan oleh orang-orang yang bukan saja tidak profesional tetapi tidak mempunyai integriti. Itu sebabnya saya nyatakan bahawa sini tidak semestinya kita meletakkan orang politik kerana kita nak popular, dan yang kedua kita letakkan orang politik walaupun mereka tak ada pengalaman dan juga tidak ada kelayakan, tetapi kita letak itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi dalam segi jangka panjang saya rasa ini tak baik kepada negara. Jika sekiranya kita seorang negarawan, kita mesti memikirkan mengenai perkara sedemikian, benda yang baik generasi yang akan datang. Tapi kita tak mahu, kita sebagai seorang ahli politik, yang mana kita lebih mementingkan kepada bila kita akan bila pilihan raya akan datang. Jika sekiranya kita diberi peluang lah, kata menjadi Perdana Menteri 4 tahun ni, jika sekiranya kita menjalankan tugas dengan baik, dengan lebih integriti dan sebagainya, saya kira nama kita akan sanjung, kita akan diingat oleh generasi-generasi yang datang. Kita tak mahu bahawa apabila kita jadi seorang Perdana Menteri, tetapi apabila kita melakukan penyelewengan, kita juga memberi kontrak-kontrak kepada kroni dan sebagainya, dan juga GIC itu dipenuhi dengan orang-orang kroni walaupun mereka ni tidak mempunyai kelulusan, dan untuk kepentingan sendiri kita akan dikeji sehingga ke anak cucu ke. Apakah kita nak sedemikian? Jadi jika sekiranya apa yang kita berlaku, apa yang mesti seorang Perdana Menteri lakukan ialah hendaklah berani, iaitu pastikan kita memilih orang-orang yang benar-benar layak untuk memegang satu jawatan itu tanpa kita memikirkan kepentingan sendiri. Sudah tentu ini akan memberi mileage kepada seorang Perdana Menteri. Jadi kita naklah tunjuk kepada rakyat dan juga parti-parti yang pembangkang mungkin kini yang menyatakan, melabelkan kita sebagai kita satu parti ataupun kumpulan-kumpulan kleptokrat, dan juga ada yang menyatakan kita kakitokrasi, iaitu kita ni seorang pemimpin dikatakan lemah dan sebagainya. Jadi naklah kita tunjuk kepada dia, sebab kini kita dapati bahawa kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang baru. Patut mereka ini menunjukkan contoh yang baik dan juga tunjukkan kepada orang ramai dan juga orang-orang luar, investor-investor luar yang kini sedang memerhati. Kita dapati bahawa media-media luar pun telah menyatakan sesuatu yang tak baik kepada negara. Tapi hendaklah kita proof, tunjuk kepada mereka bahawa apa yang mereka kata itu tidak benar. Dan Datuk Seri, saya ingin kembali sedikit ke belakang sedikit berkaitan dengan apa yang ditawarkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mana beliau ingin mencari sokongan bagi meluluskan undi percaya di Parlimen. Beliau ada menyatakan 7 tawaran. Ramai menyatakan bahawa walaupun sebenarnya tawaran-tawaran tersebut terlambat,
Tetapi apa yang ada dalam tawaran tersebut itulah sebenarnya satu reformasi politik, reformasi parlimen, kerana apa yang ditawarkan adalah Perdana Menteri dua penggal. Dalam masa yang sama juga Akta Lompat Parti. Kemudian pihak pembangkang juga akan memainkan satu peranan yang lebih efektif di parlimen untuk membantu pihak kerajaan dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita lihat kepada mungkin satu lagi yang mungkin terlepas pandang dalam tawaran-tawaran tersebut adalah Akta Dana Politik yang sebenarnya dibincangkan sejak daripada sekian lama. SPRM pun telah mengeluarkan kenyataan menggesa bahawa Akta Dana Politik ini disegerakan, dibentangkan di parlimen dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kepentingan Akta Dana Politik ini supaya kita dapat membentuk satu politik yang baru, satu orang kata organisasi ataupun kerajaan ditubuhkan itu dibersihkan daripada segala perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemungkinan rasuah dan sebagainya. Datuk Seri, Akta Dana Politik bagaimana? Ya, sebelum kita cakap mengenai data Akta Dana Politik dengan Akta Lompat Parti, saya akan bincang satu lagi, misconduct of public office. Jadi saranan yang diberikan oleh bekas Perdana Menteri itu ada yang baik. Terutama sekali apabila beliau mengatakan bahawa peruntukan hendaklah diberi sama rata. Saya rasa sebagai seorang Perdana Menteri, kita jangan kira sama ada pembangkang sebagainya, hendaklah kita bagi peruntukan yang baik. Sebagai contoh, kadang-kadang kita kena ingat bahawa walaupun di satu kawasan tu orang tak suka kepada parti kita, jika sekiranya kita tengok peruntukan ada, kita baik dengan dia dan sebagainya, walaupun kita kalah, tetapi ia akan memberi buah. Sebagai contoh, saya tengok di Jeli lah kan. Kenapakah di Jeli itu Tok Pa menang dan sebagainya? Disebabkan oleh beliau sebelum ini, ia dikuasai oleh pembangkang. Tetapi beliau telah menunjukkan, membawa peruntukan di situ, bawa MRSM dan sebagainya. Jadi orang tengok, dia ni bagus. Kenapa saya tak boleh pilih dia? Dan juga dia mempunyai menunjukkan ciri-ciri kepimpinan dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu perkara yang patut kita buang dalam pada jiwa kita yang kita nak lawan dan juga menganggap kita punya opposition ni sebagai musuh. Sedangkan mereka ini banyak yang pandai. Kita gunakan juga mereka yang pandai ini untuk memberi idea dan berbincang dengan mereka secara profesional. Apakah kita nak tunggu lagi 100 tahun lagi untuk kita mengubahkan fikiran kita, mengubahkan sistem politik kita dan sebagainya yang kita ada ini nampak tidak begitu cerdik dan ala politik kampung. Jadi ini patut kita buang supaya kita lebih profesional dan juga berbincang dalam parlimen pun, berbincang secara profesional menggunakan data-data, bukan dengan hitam promo seperti yang kita bincang juga parlimen-parlimen di kedai kopi. Jadi mengenai Akta Dana Politik ini merupakan satu akta yang patut kita tekankan sebab politik dana politik ataupun political donation ni merupakan, kita panggil the mother of all corruption, of all evil. Jadi ia merupakan satu perkara yang menyebabkan porak-poranda sebuah negara itu. Sebuah negara itu mengalami dan juga menghadapi masalah rasuah disebabkan oleh political donation. Jadi sekiranya kita dapat mengatasi akta ini, memperkenalkan, sudah tentu kita dapat mengurangkan kegiatan rasuah. Sebab yang masalah parti-parti politik ini sama ada daripada golongan pembangkang ataupun parti pemerintah, masa mereka jadi pembangkang, mereka telah bersetuju untuk mengadakan akta akta dana politik. Tetapi bila mereka berkuasa, kemungkinan besar mereka fikir balik, ini boleh menjeratkan leher sendiri, jadi dia tak buat. Maknanya kita punya objektif politik kita bukan untuk negara, bukan untuk keselesaan rakyat, bukan untuk menjaga harta negara, tetapi untuk kepentingan sendiri. Jadi ini boleh menyebabkan kita akan dicaci, dicerca dan dikata macam-macam sebab kita berjanji, sebab kita tidak ada apa yang dikenali sebagai intellectual honesty. Maknanya apa kita janji kita tak buat. Apa yang kita buat ini bukan saja berlaku pada parti-parti yang merintah, bahkan juga pembangkang yang ambil alih pun tak semua manifesto yang dijanjikan tak buat. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat teruk yang ada kepada ahli-ahli politik kita. Yang kedua yang paling mustahak juga ialah anti lompat parti. Jadi ini sudah lama ya kita telah berbicara dalam semasa di TI, Transparency International dulu, termasuk dana politik dan sebagainya. Tetapi sudah tentu cadangan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri itu adalah bagus sekali, sebab kita kena ingat cadangan ini merupakan satu cadangan yang baik. Harap-harap dapat dipersetujui oleh kedua pihak lah, sama ada pembangkang dan
dan juga parti pemerintah. Dan satu lagi yang patut kita mungkin highlight di sini ialah pada zaman Barisan Nasional dulu telah tubuh satu jawatan kuasa yang diketuai oleh Menteri Governance iaitu Datuk Paul Loh, iaitu satu jawatan kuasa, dan mereka pun telah mengeluarkan satu report, dan saya dapati bahawa GICC pun telah perkemaskan ni. Saya rasa dah ada macam dia punya rangka tu. Jadi tak salah jika sebenarnya kita ambil contoh ini ataupun plan ini dan mungkin boleh ditambah baik. Dan yang akhir sekali, yang paling mustahak ialah misconduct of public office. Kita dapati bahawa rasuah di negara kita ini bukan hanya dilakukan oleh ahli politik. Kadang-kadang ia juga collusion di antara ahli politik dengan pegawai kerajaan yang tak amanah. Jadi itu sebabnya kini oleh kerana peraturan yang kita ada tu tak begitu kuat, kita tak boleh begitu buang dengan mudah sekali sebab tidak ada sesuatu yang walaupun berlaku ketirisan ataupun kita niat untuk melengahkan projek sebagainya, memberi kepada kroni apa dan sebagainya yang tidak ada elemen-elemen rasuah, kita tak boleh buat apa. Dan yang boleh pun kita tukar dia, tapi gaji naik dan gaji adalah banyak. Dan sudah tentu jika kita ada misconduct public office ini seperti yang dibuat di Hong Kong, iaitu yang mana CEO Hong Kong itu sendiri yang memerintah Hong Kong itu telah dipenjara 22 bulan saya rasa, sebab maksimum penjaranya ialah 7 tahun. Jadi oleh kerana sebab penyelewengan dan juga kerana mereka mempunyai niat untuk melengah-lengahkan projek dan juga ketirisan disebabkan oleh sengaja, maka beliau telah diambil tindakan. Jadi ini merupakan perkara yang patut dilihat oleh Perdana Menteri supaya kita nak tunjuk kepada rakyat dan juga luar negara bahawa kita ni seorang Perdana Menteri yang tak suka kepada rasuah, tetapi tujuan utama kita adalah untuk hapus rasuah. Jadi itu sebabnya yang paling mustahak jika kita lihat kepada Perdana Menteri China dan juga Presiden China dan juga Perdana Menteri di Taiwan, Presiden di Taiwan sama ada ketua-ketua dia lah. Jadi pada mereka hari pertama apabila beliau telah mengangkat sumpah, hari pertama yang keluar dalam mulut mereka semasa memberi berjumpa dengan media ialah saya akan menghapuskan rasuah. Jadi ini yang kita ingin melihat kepada Perdana Menteri yang baru ini supaya ia peranan utamanya adalah objektif utama adalah hapuskan rasuah. Kerana jika sekiranya kita hapus rasuah, maka banyak masalah-masalah kita dapat atasi dengan begitu baik sekali. Kerana rasuahlah segalanya berlaku. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri Yaakob Hassata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia atas perkongsian bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan semula imej Malaysia, bagaimana untuk kita bangunkan semula segala isu-isu yang berbangkit, bagaimana penyelesaiannya dan cabaran-cabaran tertentu kepada pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9, apakah cabaran-cabarannya, dan dalam masa yang sama juga membawa integriti ke tahap yang paling tinggi sekaligus mengembalikan keyakinan rakyat kepada kerajaan yang memerintah.